Rahasia yang aku simpan selama bertahun-tahun akhirnya terbongkar malam itu. Hai, nama aku Nurul Aina. Aku berumur 28 tahun. Aku sudah berkahwin selama hampir 4 tahun dan dikurniakan seorang anak lelaki yang aku sayangi sepenuh hati. Hidup aku selama ini hanyalah untuk keluarga kecilku, suami, anak, dan adik perempuan aku yang tinggal bersama kami. Aku membesar di sebuah kampung kecil di Perlis, dan sejak berkahwin, aku tinggal bersama suamiku, suami aku, dan bapaknya dalam sebuah rumah yang agak luas di Kangar. Suamiku, Iskandar, bukanlah cinta pada pandangan pertama. Kami ada sedikit pertalian keluarga, jauh sekali, tapi aku setuju berkahwin dengannya kerana pada masa itu keadaannya stabil, dan dia sangat menjaga diri. Berbanding lelaki lain yang sering leka dengan kerja dan kurang mengambil berat tentang keluarga, Iskandar pandai membahagikan masa antara kerja dan rumah. Kami tinggal bersama bapanya, Pak Harun, seorang lelaki berumur lebih kurang 55 tahun, yang sudah kehilangan isteri beberapa tahun sebelum aku berkahwin. Aku dan adik aku, Mariam, tinggal bersama dalam rumah yang sama. Ayah kami sudah meninggal dunia setahun selepas aku berkahwin, jadi kami bertiga tinggal bersama. Iskandar sangat menjaga hubungan dengan Mariam, dia menganggapnya seperti adik kandung sendiri. Pak Harun juga sangat baik dengan kami berdua, melayan kami seperti anaknya sendiri. Aku sangat bertuah kerana hubungan kami dalam rumah ini sangat harmoni dan penuh kasih sayang walaupun usia Pak Harun sudah lanjut. Iskandar seorang yang sangat menjaga kesehatan. Dia suka berlari pagi-pagi, makan makanan yang sehat, dan tidak pernah membenarkan sesiapa memasak untuknya selain aku atau Mariam. Rumah kami mempunyai 3 bilik tidur dan ruang tamu yang luas, cukup untuk kami sekeluarga. Setelah beberapa bulan, Iskandar terpaksa bekerja di sebuah daerah lain kerana tugasan kerjanya. Dia pulang ke rumah hanya seminggu setiap bulan. Aku fokus menjaga anak kami, memastikan rutin hariannya terjaga dengan baik. Mariam pula seorang yang gemar keluar dan bersosial, berbeza dengan aku yang lebih suka duduk di rumah. Pak Harun sering mengajak kami keluar bersama, terutama Mariam yang sangat rapat dengannya. Aku pula biasanya tidur awal bersama anakku, kerana aku risau dengan kesejahteraan anak kecil di waktu malam. Tapi malam itu semuanya berubah. Aku terjaga sekitar pukul 2 pagi kerana dahaga, dan apabila keluar ke ruang tamu untuk mengambil air, aku perasan lampu bilik Pak Harun menyala. Bilik Mariam pula kosong. Aku mula rasa pelik dan berjalan ke bilik mereka. Pintu bilik itu sedikit terbuka. Apa yang aku lihat di dalam membuatkan aku terdiam seketika. Pak Harun dan Mariam sedang duduk bersama tetapi bukan seperti biasa. Mereka kelihatan sangat rapat, lebih daripada sekadar hubungan datuk dan cucu. Aku terkejut, tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Pak Harun segera menenangkan aku, berkata supaya aku jangan buat bising, dan dia akan jelaskan semuanya. Mariam pula meminta aku jangan mencetuskan masalah. Dalam 2 minit itu, aku mula faham bahawa mereka sebenarnya mempunyai hubungan yang lebih dari biasa, dan aku pelik tapi tidak marah. Malah, aku merasa gembira melihat mereka bahagia. Aku mula terfikir, adakah ini satu kesilapan atau sebenarnya sudah lama mereka berdua menyimpan rahsia ini? Aku sendiri tidak tahu bagaimana perasaan aku ketika itu, tapi aku tahu hidup aku akan berubah selepas malam itu. Malam itu, selepas aku menemui Pak Harun dan Mariam, dalam keadaan yang aku tidak pernah sangka, aku masih berdiri di hadapan pintu bilik mereka tanpa kata-kata. Suasana sunyi di rumah besar kami itu seolah-olah menekan aku dengan 1000 persoalan yang berputar dalam kepala. Aku cuba tenangkan diri dengan menarik nafas panjang, namun hati aku penuh dengan perasaan yang bercampur baur, antara kecewa, bingung, dan pelik. Pak Harun mula bercakap dengan nada lembut, cuba menjelaskan keadaan yang aku sendiri masih belum faham sepenuhnya. Dia memberitahu bahawa hubungan yang terjalin antara dia dan Mariam bukan sesuatu yang mudah dijelaskan, tetapi ia bermula dari satu masa yang sukar selepas kematian ayah kami. Dia berkata, mereka berdua saling menyokong dan menemani dalam kesepian, yang lama-kelamaan menjadi sesuatu yang lebih daripada sekadar keluarga. Mariam pula menambah bahawa dia tidak berniat untuk menyembunyikan apa-apa daripada aku. Dia mengatakan bahawa ketika aku sibuk menjaga anak dan Iskandar jauh bekerja, mereka berdua banyak masa bersama dan hubungan itu berkembang tanpa disedari.
Aku masih coba menerima kenyataan itu, walaupun ia menggores hati aku dengan perasaan yang sukar diungkapkan. Aku teringat kembali bagaimana hubungan aku dengan Mariam sentiasa rapat sejak kecil, tapi aku tidak pernah terfikir bahwa dia akan menyimpan rahasia sebesar ini. Aku juga terfikir tentang Iskandar yang sering bekerja jauh, dan bagaimana aku tidak pernah terfikir bahwa sesuatu seperti ini boleh berlaku di dalam rumah kami sendiri. Setelah beberapa menit yang hening, Pak Harun mengajak aku duduk dan cuba berbincang secara terbuka. Dia menegaskan bahwa dia tidak pernah berniat menyakiti aku atau keluarga, dan mereka berdua benar-benar bahagia bersama. Aku terdiam, cuba menilai sama ada aku boleh menerima keadaan itu atau tidak. Aku mula merasakan satu perasaan pelik, bukan marah seperti yang aku jangka, tapi satu kelegaan aneh yang aku sendiri tidak boleh jelaskan. Mungkin kerana aku faham betapa sunyinya mereka berdua selepas kehilangan ayah dan ibu, dan aku juga tahu bahawa aku sendiri pernah rasa terasing ketika Iskandar berjauhan. Malam itu aku tidur dengan hati yang penuh persoalan. Aku tahu hidup aku tidak akan sama lagi. Tapi aku juga tahu, aku harus kuat demi anak dan keluarga kecilku. Aku cuba berjanji pada diri sendiri untuk mencari jalan terbaik untuk menerima dan melalui semua ini, walaupun ia bermula dengan kejutan yang amat besar. Namun, di sudut hati aku masih tertanya-tanya bagaimana semua ini boleh bermula. Dan adakah ada rahsia lain yang belum aku ketahui? Hari-hari selepas malam itu berlalu dengan penuh keheningan dan ketegangan yang tidak aku sangka akan wujud dalam rumah kami. Setiap kali aku melihat Mariam, aku masih cuba menyesuaikan diri dengan kenyataan yang aku terima. Namun, aku juga perasan perubahan sikapnya yang semakin ceria dan bebas, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang selama ini dia cari. Mungkin itulah kebahagiaan yang selama ini aku sendiri rasa sukar dicapai. Pak Harun pula tetap seperti biasa, dengan senyumannya yang menenangkan dan sikapnya yang penuh perhatian terhadap aku dan anakku. Dia masih sering keluar berjoging pagi, menjaga kesehatan seperti yang selalu aku kagumi. Namun, aku juga dapat rasakan ada sesuatu yang berubah dalam dirinya, satu kelegaan yang jelas terlihat di matanya. Iskandar masih bekerja di perantauan, dan aku masih menjalankan rutin harian menjaga anak kami dengan bantuan Mariam. Tetapi kini, hubungan kami bertiga terasa seperti satu keluarga yang berbeza, lebih kompleks dan penuh dengan rahsia yang aku cuba sembunyikan dari luar. Aku tidak mahu jiran atau saudara mara tahu tentang apa yang sedang berlaku, kerana aku takut akan pandangan dan cakap-cakap yang boleh merosakkan reputasi keluarga kami. Suatu petang, ketika aku sedang memasak di dapur, Mariam datang menghampiri aku dengan senyuman manisnya, memakai baju kurung berwarna merah yang menyerlahkan keanggunannya. Dia membawa beberapa bungkusan kecil yang katanya hadiah dari Pak Harun untuk aku dan anak kami. Aku menerima hadiah itu dengan hati yang berat, masih belum dapat menerima sepenuhnya situasi kami. Mariam duduk di sebelah aku, menyentuh tangan aku dengan lembut dan berkata, "Aina, aku tahu semua ini pelik dan sukar diterima. Tapi aku janji, aku dan Pak Harun hanya mahu yang terbaik untuk semua. Kami tidak mahu menyakiti perasaan kau atau Iskandar." Aku menunduk, cuba menahan air mata yang hampir keluar. "Aku cuma perlukan masa, Mariam. Ini semua terlalu cepat untuk aku hadam." Dia mengangguk, dan aku tahu dia faham. Namun, dalam hati aku, satu rasa ingin tahu mula tumbuh. Apa sebenarnya yang Pak Harun dan Mariam sembunyikan selama ini? Aku berpikir, mungkin ada cerita lain yang belum terungkap, yang bakal mengubah segalanya sekali lagi. Malam itu aku termenung di tepi tingkap, memandang bintang-bintang yang berkelip di langit kangar. Aku tahu, perjalanan hidup aku baru saja bermula dengan babak yang lebih rumit dan mencabar. Aku bertanya pada diri sendiri, adakah aku mampu bertahan dengan rahsia yang semakin berat ini, dan apalagi yang tersembunyi di balik senyuman Pak Harun dan Mariam. Hari-hari seterusnya, suasana di rumah kami semakin berubah. Aku coba menjalani rutin harian seperti biasa, menjaga anak, memasak, dan menguruskan rumah, namun ada satu beban yang sentiasa menghimpit di dada. Setiap kali aku melihat Pak Harun dan Mariam bersama, aku terpaksa menahan perasaan yang bercampur baur, antara kasih, kecewa, dan juga tanda tanya yang tidak berjawab. Suatu pagi, aku bangun awal seperti biasa, mengenakan baju kurung biru lembut dan selendang bunga-bunga kecil yang menjadi kegemaranku.
Aku menguruskan sarapan untuk anakku dan bersiap-siap untuk menghantar Mariam ke sebuah kedai jahit di Bandar Kangar. Mariam pula mengenakan baju kebaya moden berwarna hijau zamrud yang menonjolkan kecantikan semula jadinya. Dia kelihatan ceria, tetapi aku dapat melihat ada sesuatu yang tersembunyi di matanya. Dalam perjalanan ke kedai jahit, Mariam mula membuka cerita tentang sebuah undangan majlis perkahwinan yang akan diadakan tidak jauh dari kampung kami. Dia mengajak aku untuk turut serta bersama, mengatakan bahawa ini mungkin peluang baik untuk aku keluar dari rutin harian dan menghirup udara segar di luar rumah yang penuh dengan rahsia. Aku teragak-agak pada mulanya, tetapi memikirkan kebaikan untuk diri sendiri dan anak, aku bersetuju. Sepanjang perjalanan, Mariam bercerita tentang kehidupannya yang semakin berubah sejak hubungannya dengan Pak Harun menjadi lebih rapat. Dia memberitahu aku tentang beberapa perancangan masa depan yang ingin mereka lakukan bersama, yang membuat aku semakin bingung dan tidak yakin. Setibanya di kedai jahit, kami disambut mesra oleh pemilik kedai, seorang wanita Melayu berumur lingkungan 50-an, yang juga jiran kami. Suasana kedai yang kecil tetapi kemas itu membuat aku merasa nyaman seketika, jauh dari tekanan rumah yang semakin rumit. Ketika kami berbual, aku terfikir tentang Iskandar yang masih jauh di perantauan, tidak mengetahui apa yang sebenarnya berlaku dalam rumah kami. Aku risau bagaimana perasaannya jika dia tahu tentang hubungan Pak Harun dan Mariam. Aku juga terfikir, adakah aku harus memberitahunya atau menutup segala rahasia ini demi menjaga keharmonian keluarga? Saat itu, aku terasa seperti berada di persimpangan jalan yang penuh dengan pilihan sukar. Aku tahu, keputusan aku nanti akan mengubah hidup kami sekeluarga. Tetapi aku juga takut, jika aku tersilap langkah, semuanya mungkin hancur berkecai. Aku pandang ke arah Mariam yang sedang tersenyum dengan penuh keyakinan. Aku tidak tahu apa yang akan berlaku seterusnya, tapi aku tahu, hidup aku dan keluarga kami tidak akan kembali seperti dahulu lagi. Rahasia yang tersembunyi di balik senyuman manis itu mungkin akan membuka lembaran baru yang lebih mencabar daripada apa yang aku pernah bayangkan. Malam itu, selepas pulang dari kedai jahit, aku duduk termenung di ruang tamu sambil memerhatikan bayang-bayang lampu yang menari di dinding rumah kami. Suasana tenang itu tiba-tiba menjadi sebegitu berat. Aku teringat kembali semua perbualan dan senyuman yang aku lihat antara Pak Harun dan Mariam. Ada sesuatu yang aku belum faham sepenuhnya, sesuatu yang bersembunyi di sebalik kata-kata mereka. Pak Harun masuk ke ruang tamu, mengenakan baju kemeja lengan panjang berwarna putih dan seluar kain hitam yang kemas. Wajahnya yang sudah beruban itu kelihatan lebih berseri malam ini, tetapi matanya menyimpan sesuatu yang aku sukar tafsir. Dia duduk di sebelahku, memegang tangan aku dengan lembut. "Aina, aku tahu ini tidak mudah untuk kau terima," katanya perlahan. "Tetapi aku mahu kau tahu, semua yang berlaku bukanlah sesuatu yang aku rancangkan. Aku cuma mahu keluarga ini bahagia, walaupun caranya mungkin tidak konvensional." Aku mengangguk, cuba menahan perasaan yang bercampur baur dalam dada. "Pak Harun, aku faham, tapi aku takut apa akan jadi kalau Iskandar tahu tentang semua ini. Aku tak mahu keluarga kita hancur." Tiba-tiba, Mariam masuk ke ruang tamu, memakai baju kurung biru muda yang menonjolkan lekuk tubuhnya dengan anggun. Rambutnya yang panjang diikat kemas, dan senyumannya masih manis seperti selalu. Dia duduk di hadapan kami, matanya memandang aku penuh harapan. "Kita perlu bincang semua ini secara jujur," katanya. "Kalau kita terus sembunyi, ia hanya akan buat keadaan jadi lebih teruk." Aku terdiam, merasakan tekanan semakin memuncak. Namun, ada satu suara dalam hati aku yang memberitahu aku supaya kuat. Aku perlu hadapi apa sahaja yang bakal datang demi anak dan masa depan kami. Dalam keheningan malam itu, aku mula sedar bahawa ini bukan sekadar rahsia biasa. Ini adalah satu pertembungan antara cinta, pengorbanan dan pengkhianatan yang sukar untuk aku terima. Namun, aku tahu, aku harus bersedia untuk apa sahaja yang bakal berlaku. Di luar jendela, angin malam berbisik perlahan, membawa bersama rahsia yang belum terungkap. Nawanatsu, hidup aku sudah berubah, dan apa yang akan datang nanti akan menguji kekuatan hati aku lebih daripada yang aku sangka. Apa yang aku tidak tahu, satu kejutan besar sedang menunggu di hadapan, satu rahasia yang bakal mengubah segalanya lagi.
Hari-hari selepas perbincangan malam itu, aku cuba menenangkan fikiran dan mencari jawapan dalam hati. Namun semakin aku cuba mengelak, semakin jelas tanda-tanda bahawa ada sesuatu yang lebih besar sedang berlaku di balik dinding rumah kami. Aku mulai perasan perubahan kecil pada Pak Harun dan Mariam yang aku sebelum ini terlepas pandang. Suatu petang, aku pulang dari pasar dengan membawa beberapa bahan makanan, memakai baju kurung berwarna ungu lembut dengan corak bunga yang halus, dan kasut bertumit rendah yang selesa. Ketika aku melangkah masuk ke ruang tamu, aku terdengar suara mereka berdua sedang berbual di bilik Pak Harun. Suara mereka perlahan tapi penuh emosi, membuat aku terpaku di pintu. Aku terdengar Mariam berkata, "Pak Harun, aku takut kalau Iskandar tahu tentang kita. Apa yang harus kita lakukan? Aku tidak mahu keluarga hancur." Pak Harun membalas dengan suara tenang tapi tegas, "Aina perlu tahu semuanya dari kita dulu. Kita tidak boleh biarkan dia dengar dari orang lain." Aku tidak sangka mereka akan bercakap tentang aku dan Iskandar seperti itu. Hati aku berdegup kencang, dan aku tahu aku perlu bertindak sebelum semuanya menjadi lebih rumit. Malam itu, aku duduk di meja makan sambil menunggu Iskandar pulang dari kerja. Aku mengenakan baju kurung merah marun yang agak ketat pada bahagian pinggang, menonjolkan bentuk tubuhku yang sederhana dengan selendang satin yang melilit leherku secara santai. Aku sengaja berdandan sedikit, bukan untuk sesiapa, tapi untuk memberi kekuatan pada diri sendiri. Ketika Iskandar membuka pintu rumah, aku terus memandang matanya tanpa berkata apa-apa. Dia kelihatan letih selepas seharian bekerja, tetapi aku tahu aku perlu jujur dengannya walaupun aku takut akan reaksinya. "Iskandar," aku mula dengan suara perlahan tapi tegas, "ada sesuatu yang aku perlu beritahu kau tentang Pak Harun dan Mariam." Tiba-tiba aku merasakan semua titik peluh di badan aku mengalir. Aku tahu, saat itu adalah titik perubahan dalam hidup kami. Apa yang akan berlaku selepas ini, aku tidak pasti. Yang pasti, rahasia yang selama ini kami simpan sudah tidak boleh disembunyikan lagi. Aku menunggu dengan jantung berdegup kencang, menanti reaksi suami yang aku cintai. Namun, apa yang dia katakan selepas itu, aku langsung tidak sangka. Iskandar berdiri kaku seketika, matanya memandang tajam ke arahku yang sedang menggigil menahan debaran. Wajahnya yang biasanya tenang berubah menjadi bercampur-campur antara terkejut, kecewa, dan mungkin sedikit marah. Namun dia tidak terus meluahkan apa-apa. Dia hanya menghela nafas panjang, seolah-olah cuba mengumpul kekuatan untuk berkata-kata. "Aina," suaranya perlahan tapi berat, "kenapa engkau tidak beritahu aku lebih awal? Kenapa kau simpan semua ini seorang diri?" Aku menggeleng, air mata mula menitis tanpa aku sedari. "Aku takut, Iskandar. Aku takut apa yang akan jadi pada kita semua. Aku tidak mahu keluarga kita hancur." Dia melangkah mendekat, memegang tangan aku dengan erat. "Aku juga takut, Aina. Tapi kita perlu hadapi semua ini bersama-sama. Kita perlukan masa untuk terima semuanya." Malam itu, kami duduk berdua di ruang tamu yang sunyi, berbincang dengan hati terbuka. Iskandar bertanya banyak soalan, dan aku cuba menjawab sejujur mungkin. Kami sama-sama sedar bahawa jalan ke depan akan penuh liku, tapi kami bersetuju untuk berjuang demi anak kami dan kebahagiaan keluarga kecil kami. Namun, apa yang aku tidak jangka adalah, selepas perbualan itu, aku mendapat panggilan telepon misteri dari nombor yang tidak dikenali. Suara di hujung talian berbisik dengan nada dingin, "Kau fikir ini sahaja rahasianya, Nurul? Tunggu dan lihat apa yang akan datang." Aku terdiam, darah aku seolah-olah membeku. Siapa yang menelepon aku? Apalagi rahasia yang tersembunyi di balik keluarga kami. Malam itu, aku tahu hidup aku bukan sahaja berubah kerana hubungan Pak Harun dan Mariam, tetapi ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap sedang menanti untuk terungkap. Aku memandang jauh keluar jendela, di bawah sinaran rembulan yang pucat, dan berbisik pada diri sendiri. Apakah aku bersedia untuk menghadapi segala-galanya? Muas-muas. Malam itu, selepas panggilan telepon misteri itu, aku duduk termenung di ruang tamu yang sunyi. Lampu-lampu rumah kami memancarkan cahaya malap, dan bayang-bayang panjang melintang di dinding, seolah-olah menyembunyikan rahasia yang tidak mahu aku ketahui. Aku menggenggam telepon di tangan, cuba mengingati setiap perkataan dari suara dingin itu, namun semuanya terasa seperti mimpi buruk yang sukar untuk aku terima.
Keesokan harinya, aku bangun dengan hati yang berat. Aku mengenakan baju kurung warna kelabu lembut bersama dengan tudung satin berwarna ungu gelap yang melilit anggun di kepala. Aku coba menampilkan wajah tenang walaupun perasaan dalam hati bergelora. Anak aku bermain di ruang tamu dengan senyuman polos, tidak tahu apa yang sedang berlaku dalam dunia dewasa ini. Pak Harun dan Maryam kelihatan biasa seperti selalu, namun aku tahu mereka juga menyimpan beban masing-masing. Aku coba berinteraksi dengan mereka seperti biasa, tetapi setiap percakapan terasa seperti dipenuhi dengan makna tersembunyi. Aku mula perasan beberapa mesej pelik masuk ke telefon Maryam yang dia cepat-cepat tutup apabila aku mendekat. Rasa curiga mula menyelinap dalam hati aku. Pada suatu petang, ketika aku sedang mencuci pinggan di dapur, Maryam masuk dengan wajah yang sedikit pucat. Dia memakai baju kurung biru muda yang dipadankan dengan selendang berwarna pastel, kelihatan cantik tetapi ada sesuatu yang tidak kena pada matanya. Dia memandang aku dengan pandangan yang sukar untuk aku tafsir. "Aina, kita perlu bercakap," katanya perlahan. Aku mengangguk, hati berdebar-debar. Aku tahu ini bukan perbualan biasa. Dia duduk di sebelah aku, menggenggam tangan aku erat-erat. "Ada perkara yang aku belum beritahu kau. Ini bukan hanya tentang aku dan Pak Harun. Ada sesuatu yang lebih besar, dan aku takut ia akan memusnahkan kita semua jika terbongkar." Aku terdiam, terasa seperti seluruh dunia berputar di kepala. Aku tanya, "Apa maksud kau, Maryam? Apalagi rahasia yang kau sembunyikan?" Dia menunduk, air matanya mengalir perlahan. "Aku tidak tahu bagaimana nak ceritakan, tapi aku janji, aku akan beritahu kau semuanya bila tiba masanya. Kau kena percaya aku." Malam itu, aku tidur dengan penuh kegelisahan. Aku tahu, rahasia dalam rumah kami jauh lebih dalam dan gelap daripada apa yang aku sangka. Aku bertanya pada diri sendiri, bolehkah aku menghadapi kebenaran yang bakal terungkap? Atau adakah aku akan hancur di tengah-tengah badai rahasia yang semakin membesar ini? Malam itu, aku termenung sendirian di beranda rumah kami yang menghadap ke arah ladang padi yang terbentang luas di kampung bukit kecil. Angin malam yang sepoi-sepoi bahasa menyapu lembut rambutku yang terurai, namun hati aku tetap resah tak menentu. Baju kurung putih yang aku pakai terasa berat, seolah-olah memikul beban rahasia yang semakin menekan jiwa. Aku teringat kembali kata-kata Maryam yang syarat dengan ketakutan dan air mata. Ada sesuatu yang lebih besar daripada hubungan dia dan Pak Harun yang selama ini aku sangka sudah cukup menggoncangkan dunia kami. Rahasia itu tersembunyi di balik senyuman manis dan kehangatan mereka, menanti masa untuk terbongkar. Tiba-tiba, telepon bimbitku bergetar. Panggilan masuk dari nombor yang aku tidak kenali. Dengan tangan yang sedikit bergetar, aku angkat panggilan itu. Suara di hujung talian itu dingin dan penuh teka-teki. "Nanti kau akan tahu apa yang sebenarnya berlaku, Nurul. Jangan cuba cari jawaban sebelum masa tiba," bisik suara itu sebelum talian ditamatkan. Aku terdiam, darah menjadi beku di seluruh tubuh. Siapa pula yang mahu bermain-main dengan hidup aku? Apa kaitan dia dengan keluarga aku? Dan apakah rahasia yang lebih gelap itu? Keesokan harinya, aku cuba untuk kuat. Aku berbual mesra dengan Pak Harun dan Maryam, cuba sembunyikan kegelisahan yang melanda. Namun, aku tidak dapat elak dari memerhatikan gelagat mereka yang semakin mencurigakan. Maryam sering menerima panggilan telepon pada waktu malam, dan Pak Harun kelihatan lebih kerap keluar rumah tanpa memberitahu kemana tujuannya. Suatu petang, aku terlihat sebuah sampul surat terjatuh dari beg tangan Maryam ketika dia tergesa-gesa keluar rumah. Rasa ingin tahu yang membuak-buak membuatkan aku membuka sampul itu secara diam-diam apabila dia tiada. Di dalamnya terdapat beberapa keping gambar dan surat yang membuat jantungku berdegup kencang. Gambar-gambar itu menunjukkan Pak Harun bersama seorang wanita lain, bukan Maryam, dalam keadaan yang sangat mesra. Surat itu pula mengandungi kata-kata ugutan dan permintaan wang yang besar. Aku tidak tahu apa maksudnya, tetapi jelas bahwa ada sesuatu yang sangat salah sedang berlaku. Aku berdiri di tengah-tengah ruang tamu, dengan gambar-gambar itu di tangan, berasa seperti dunia aku runtuh sekali lagi. Kini aku sadar, bukan sahaja hubungan Pak Harun dan Maryam yang menjadi rahasia, malah ada satu permainan lebih berbahaya yang sedang merosakkan keluarga kami dari dalam. Aku bertanya pada diri sendiri, bagaimana aku akan hadapi semua ini? Apakah aku harus berdiam diri atau menghadapi kebenaran yang mungkin menghancurkan segala-galanya? Malam itu menjadi titik perubahan dalam hidup aku, dan aku tahu cerita ini belum berakhir di sini.
Malam itu aku duduk termenung di sudut bilik, tangan masih menggenggam gambar-gambar yang aku temui tadi. Hati aku berdebar kencang, pikiran berputar ligat mencari jawaban. Pak Harun yang selama ini aku anggap sebagai lelaki yang penyayang dan bertanggung jawab, rupanya menyimpan rahsia yang lebih gelap daripada apa yang aku pernah bayangkan. Aku tahu, aku tidak boleh berdiam diri lagi. Keesokan paginya, aku cuba mencari peluang untuk bercakap dengan Mariam secara berdepan. Aku mengenakan baju kurung merah jambu lembut dengan corak bunga yang halus dan tudung setin yang melilit anggun di kepala. Aku mahu dia tahu bahwa aku sudah tahu semuanya dan aku memerlukan penjelasan. Kami duduk di ruang tamu, di bawah cahaya matahari pagi yang lembut menembusi jendela. Aku memandang mata Mariam tanpa berkelip. Mariam? Aku jumpa sampul surat dan gambar tadi. Tolong beritahu aku apa yang sedang berlaku. Aku perlukan kejujuran dari engkau. Mariam menunduk. Air matanya mengalir tanpa dapat ditahan. Aina, aku minta maaf. Aku tak mau kau tahu semua ini dengan cara macam ini. Aku terpaksa ikut apa yang Pak Harun suruh. Dia kata kalau aku tak buat, keluarga kita semua akan hancur. Hatiku seperti dihiris. Apa maksud kau? Apa yang Pak Harun suruh kau buat? Dia menghela nafas panjang dan mula bercerita tentang tekanan yang Pak Harun alami sejak beberapa bulan lalu, tentang hutang yang dia tanggung dan ugutan dari orang yang tidak dikenali. Mariam dipaksa untuk bekerja sama dalam sesuatu yang berbahaya demi melindungi nama baik keluarga. Aku terdiam. Tidak tahunan harus berkata apa, namun aku tahu, aku tidak boleh biarkan keadaan ini berlarutan. Aku perlu berani menghadapi semua ini, demi anakku, demi suamiku, dan demi diri aku sendiri. Tiba-tiba, telepon aku berdering. Nombor yang tidak dikenali muncul lagi di skrin. Aku mengangkat dengan tangan yang bergetar. Suara di hujung talian berkata dengan nada dingin, "Jangan coba campur tangan Nurul. Jika tidak, kau akan menyesal." Aku menelan air liur, rasa takut dan marah bercampur. Ini bukan sahaja tentang rahasia keluarga, tapi juga keselamatan aku dan orang yang aku sayang. Aku tahu, sekarang bukan masa untuk takut. Aku harus bertindak sebelum semuanya terlambat. Malam itu, aku berjanji pada diri sendiri, aku akan bongkar segala rahasia ini, walau apapun risikonya. Rahasia yang selama ini tersembunyi akan terbongkar, dan aku akan pastikan semuanya terang tanpa bayang. Namun aku tidak tahu betapa gelap dan berbahayanya perjalanan yang menanti aku